بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Allah berfirman, sesungguhnya telah berjayalah orang yang mensucikan jiwanya, dan telah rugilah orang yang mengotori akan jiwanya. Mensucikan jiwa dan juga hati merupakan satu perkara yang menjadi salah satu daripada tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walladzi ba'atha fil ummiyyin rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dalam ayat ini disebut selain daripada mengajar Alkitab, yakni Quran, Rasulullah juga mensucikan wa yuzakkihim, mensucikan jiwa-jiwa mereka. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, di bulan Ramadan ini Allah memberikan kepada kita dua perkara yang menjadi alat untuk mensucikan jiwa kita. Yang pertamanya adalah as-siyam, iaitu puasa. Bagi orang-orang yang arif billah, puasa merupakan perisai yang sangat penting di dalam mensucikan jiwa mereka, membersihkan diri mereka, alat untuk mendidik nafsu, alat untuk mengalahkan tipu daya syaitan. Sebab itulah mereka mengambil berat tentang ibadah puasa ini, bukan sahaja di bulan Ramadan, tetapi di bulan-bulan yang lain. Rasulullah SAW sendiri menganjurkan puasa sunat Isnin dan Khamis. Kemudian pada hari putih 13, 14 dan 15 setiap bulan, dan baginda berpesan kepada Abu Dhar supaya tidak meninggalkannya. Jadi apatah lagi dengan kedatangan Ramadan, maka peluang untuk mensucikan diri itu lebih ketara lagi. Sebab itulah ibadah puasa ini melahirkan takwa. Tetapi puasa yang bagaimana yang membina takwa itu? Iaitu puasa yang terdapat hakikat menahan diri daripada segala perkara. Pertamanya sudah tentulah yang membatalkan puasa, makan, minum, jima di siang hari. Yang keduanya yang merosakkan pahala puasa, iaitu menahan diri dari segala perkara dosa dan maksiat. Maksiat mata, lidah, tangan, kaki. Dan yang ketiganya, menahan daripada perkara yang boleh mengurangkan pahala puasa itu sendiri, iaitu daripada berlebih-lebih dalam perkara-perkara yang harus, lebih berkata-kata, lebih tidur, lebih makan, lebih kepada berfikir perkara yang tidak berfaedah. Pendek kata, hakikat puasa itu menahan dari segala perkara-perkara yang merugikan kita di dunia dan akhirat, yang menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi puasa itu adalah al-imsak, menahan. Kita
imsak menahan dari makan saja. Tetapi imsak tu sebenarnya bermulanya menahan segala-gala perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehinggalah berbuka puasa. Jadi kalau sembahyang itu nikmatnya pada khusyuk, puasa pula nikmatnya pada menahan diri daripada mengikut kehendak-kehendak nafsu dan kebiasaan. Lagi banyak kita bermujahadah ketika berpuasa, lagi nikmat puasa itu. Lagi banyak kita melawan nafsu, lagi nikmat, lagi manis berpuasa itu. Namun ketika berpuasa, sekiranya kita banyak melayan kehendak nafsu, maka puasa itu tidak melahirkan takwa kepada Allah Ta'ala. Sebab itulah puasa itu, oleh kerana dia menahan, maka dia sentiasa dikaitkan dengan kesabaran. Dia dikaitkan dengan kesabaran. Dan untuk melatih nafsu tadi itu, supaya betul-betul dapat dijadikan nafsul mutmainnah, iaitu nafsu yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, redha dengan perintah-perintah Allah, maka berbagai-bagai kelebihan dan saranan di dalam adab-adab ketika berpuasa. Antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa, menahan diri dengan penuh keimanan semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, bukan didorong kerana semata-mata nak menurunkan berat badan, ataupun kerana bulan Ramadan itu meriah ketika berbukanya, meriah nak menyambut raya, ataupun kerana adat dan kebiasaan di dalam suatu masyarakat, ataupun sebab-sebab yang berbagai. Tetapi sebab yang utama menahan diri itu adalah kerana beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana puasa ini satu ibadah yang tidak nampak. Apa yang kita nak tunjuk pada ibadah puasa? Tidak ada apa. Cuma menahan. Menahan itu kerana Allah Subhanahu wa taala. Wahtisaban, dan semata-mata mengharap ganjaran dan kurniaan daripada Allah. Diberikan kepada kita rahmah, diberikan kepada kita keampunan. Harapan-harapan yang begitu daripada ibadah berpuasa. Itu dia punya penggerak. Sekiranya dilakukan itu, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampunkan baginya dosa-dosanya yang lalu. Allahu Akbar. Tidakkah tuan-tuan dan puan-puan, kita ingin berlalunya Ramadan itu, kita itu bersih seumpama bayi yang baru lahir daripada perut ibu, tanpa dosa. InsyaAllah, sekiranya kita benar-benar ikhlas ketika berpuasa dan menahan diri dari segala-gala tuntutan hawa nafsu, supaya kita sentiasa berharap kepada Allah, tidak bergantung kepada makhluk, sentiasa bertawakal kepada Allah, rajin memohon kepadanya. Maka dijanjikan kepada kita, sesiapa yang berdoa ketika berpuasa, doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita menjaga lidah dan anggota daripada bermaksiat, maka dikatakan sesiapa yang berpuasa dan tidak dapat menahan lidahnya daripada mencaci dan menyakiti orang lain, maka Allah tidak perlu daripada dia menahan lapar dan dahaga. Supaya seseorang itu membuang sifat bakhil dan tamak, takbur dan egonya, maka diberikan kelebihan. Sesiapa yang memberi makan orang yang berbuka puasa, maka dia mendapat pahala seumpama orang yang berpuasa itu, tidak dikurangkan sedikit pun pahala orang yang berpuasa tersebut. Jadi tuan-tuan, kemudian diberi pula janji-janji yang lain. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sesiapa yang menghidupkan malam di bulan Ramadan, maka
dengan penuh keimanan dan juga pengharapan, maka diampunkan juga dosa yang telah. Tuan-tuan, ada dua hadis. Yang tadi, sesiapa yang berpuasa shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, itu di siang hari. Hadis yang lain, man qama Ramadan, hidupkan malam imanan wa ihtisaban. Jadi siang ada kelebihan, malam ada kelebihan. Siang ada peluang untuk mendapat keampunan, malam pun ada peluang untuk mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi alangkah ruginya sekiranya berlalu Ramadan itu kita tidak mendapat kelebihan-kelebihan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita di dunia dan akhirat. Jadi tuan-tuan, puasa ini suatu ibadah. Kalau mengikut Waliullah Ad-Dahlawi di dalam kitab Hujjatullahul Balighah, yaitu mahu meninggikan ruh kita, spiritual kita, mendekati malail a'la, makhluk-makhluk yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu para malaikat yang tidak makan, tidak minum, tidak ada hubungan seksual, malaikat yang sentiasa hidupnya penuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpuasa siang hari beribadah, malam hari beribadah, duduknya ibadah, tidurnya beribadah, segala aktivitinya sepanjang Ramadan itu insya-Allah sekiranya dia jaga sungguh-sungguh menjadilah ibadah. Dan inilah makna inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku dan matiku adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, marilah sama-sama kita mendidik nafsu kita, memaksa dia tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, redha dengan perintah-perintah Allah Azza wa Jalla. Perkara kedua yang Allah kurniakan di bulan Ramadan ini kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Al-Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang kamu diwajibkan berpuasa itu, bulan Ramadan itu jugalah diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Quran merupakan satu anugerah yang sangat-sangat tinggi nilainya. Oleh itu, apabila kita membaca Quran, ada beberapa adab yang perlu kita ambil berat. Ada adab yang zahir, ada adab-adab yang batin, mengikut Imam Al-Ghazali. Adab yang zahir, yaitu pada pembaca itu sendiri, hendaklah ia bersuci, berwudu dengan sempurna, bersuci, bersihkan mulutnya, memakai haruman, menghadap kiblat, dan memberikan tumpuan sepenuhnya kepada apa yang dibaca. Membaca mengikut kaedah-kaedah tajwid yang betul, menyempurnakan makhraj huruf, dan juga membacanya dengan berlagu, bertarannum. Dan lagu itu lagu yang berbuat macam mana? Hendaklah dengan nada yang sayu, yang membawa kepada kesedihan dan menyentuh kepada jiwa. Begitu cara membaca. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Utlul Qur'ana wabku." Bacalah Quran dan menangislah. Fa illam tabku fatabakau. Sekiranya kamu tidak boleh menangis, maka buat-buat menangis. Sampai begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita membaca Quran. Kerana Quran itu turun dalam suasana kesedihan, di mana 23 tahun ianya turun dalam suasana perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dicaci, dikutuk dan dihina. Di dalam turunnya ayat itu di dalam peperangan, di dalam pertempuran, di dalam perjuangan. Sebab itulah Quran itu dibaca
dalam keadaan yang sedemikian. Yang keduanya, adab-adab batin. Ini juga penting. Dan adab-adab yang melibatkan batin itu, dalaman ataupun perasaan itu ialah antaranya, yang pertama, apabila hendak membaca Quran, hendaklah kita merasakan azamatul mutakallim, iaitu keagungan dan kebesaran yang menurunkan Al-Quran itu, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kena ada di dalam diri, iaitu ini Quran adalah kalam Tuhanku yang maha agung, yang mencipta 7 petala langit dan bumi, yang menghidupkan dan mematikan, yang memberi rezeki, mencipta malaikat, jin dan semua makhluk-makhluk yang besar-besar di angkasa raya, yang mengetahui alam ghaib dan alam nyata. Tuhan yang maha berkuasa atas setiap sesuatu. Ini adalah kalam Tuhan. Dengan merasakan kebesaran dan keagungan kalam itu, akan datanglah kenikmatan membaca Al-Quran. Akan datanglah keinginan yang berkobar-kobar untuk memahami apa kandungannya, dan menjadikan suatu kelazatan dan tidak ada jemu untuk mengulang-ulang ayatnya. Ikrimah bin Abu Jahal, salah seorang sahabat Nabi yang lambat memeluk Islam. Beliau anak Abu Jahal yang bapanya mati di dalam peperangan Badar. Sentiasalah dia berdendam, bersumat dengan Nabi SAW, sehingga Mekah itu jatuh di bawah tangan Nabi SAW dan umat Islam. Dan dia cuba melarikan diri ketika itu. Namun isteri dia minta izin daripada Nabi SAW untuk menjamin suami. Lalu isterinya pun pergi mengekori Ikrimah bin Abu Jahal itu, dan akhirnya membujuknya dengan mengatakan bahawa Rasulullah seorang yang pemaaf dan dia telah menjamin keselamatan kau. Maka Ikrimah pun pulang ke Mekah dan memeluk Islam. Kita tahu Rasulullah SAW tidak lama selepas Fatih Mekah wafat. Jadi Ikrimah bukanlah seorang sahabat yang lama berkesempatan dididik dan ditarbiyah oleh Nabi SAW. Amat sebentar masanya sama Rasulullah. Tetapi tuan-tuan lihatlah betapa kuatnya Quran tadi itu membentuk dan mendidik dirinya, sehingga beliau Ikrimah ini apabila nak baca Quran, kadang-kadang dia tidak sedapkan diri, takutnya dia, dan dia berkata, hadza kalam Rabbi, hadza kalam Rabbi, ini adalah kata-kata Tuhanku, ini adalah firman Tuhanku. Takut dia. Dan akhirnya dia menjadi seorang mukmin yang sejati. Apa sahaja seruan jihad disahutnya tanpa ragu-ragu. Dalam satu peperangan Yarmouk, ketika itu tentera Islam menang, dan kita tahu dalam peperangan itu ada satu kisah yang masyhur, iaitu 3 orang saudara yang ketiga-tiganya kehausan dan dahaga. Apabila air nak diberi kepada yang pertama, yang kedua pula merintih kehausan, maka yang pertama ini mengisyaratkan supaya diberi kepada yang kedua. Ketika yang kedua ingin meminum, dia mendengar pula rintihan yang ketiga, maka dia berpesan kepada orang yang nak memberi air kepadanya, berikanlah kepada orang yang lain. Begitulah tahap ukhuwah, itulah tinggi keimanan dan pengorbanan mereka. Tuan-tuan dan puan, salah seorang dari mereka itu adalah Ikrimah bin Abu Jahal. Itulah dia anak Abu Jahal yang mati syahid, dan itharnya berkorban untuk saudara dia. Tuan-tuan, ini tidak lain melainkan pesan daripada kalam Allah, Al-Quran, yang kita tahu tadi ketika dia nak membacanya, sentiasa dia merasakan bahawa keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah wafat, di antara kata-kata dalam khutbahnya, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut." Barang siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah pun mati, telah pun wafat. Dan barang siapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah itu maha hidup dan tidak akan mati. Kalamullah Quran yang kita baca ni tuan-tuan adalah kalam Allah yang maha hidup, Al-Hayyul Qayyum, yang memerhatikan kita ketika kita membacanya. Dialah yang menghancurkan Fir'aun, dialah yang membinasakan Qarun, dialah yang membinasakan kaum Lut, dialah yang memenangkan Rasulullah di dalam peperangan Badar. Dialah yang mencipta 7 tanda langit dan bumi. Ketika kita membuka Quran, kita perlu ingat ia sedang memerhatikan kita membaca kalamnya itu. Bagaimanakah sifat kita? Apakah yang ada di dalam hati kita? Apakah niat kita? Bagaimana kita mengagungkan kalamnya itu? Diketahuinya. Imam tadi membaca antara ayat penutup, "Wallahu a'lamu bima kanu yaktumun." Sesungguhnya dan Allah itu sangat mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Ya'lamu sirra wa akhfa. Dia mengetahui rahsia dan apa yang lebih sembunyi daripada rahsia itu. Sebab itulah bila kita membaca itu, keagungan dan kebesaran Allah itu terlebih dahulu perlu tersemat di jiwa kita. Barulah nikmat membaca Quran itu dapat dirasakan. Yang keduanya, kita perlu yakin bahawa kalamullah itu adalah kalam yang benar, kerana ia daripada Allah yang maha benar. Janji-janji Allah di dalamnya itu benar, perintah-perintahnya benar, kisah syurga itu benar, kisah neraka itu benar, janji-janji siksaan terhadap sifat-sifat yang tercela itu juga semuanya benar. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Sesungguhnya kebenaran itu daripada Tuhan, maka sekali-kali jangan kamu termasuk di kalangan orang yang ragu-ragu. Dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itulah dia Al-Kitab, yakni Quran. Tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Taala. Jadi merasakan kebenaran kalam itu. Yang pertama tadi merasakan keagungan yang menurunkan kalam. Yang kedua merasakan kebenaran kalam itu. Dan yang ketiganya, antara perkara penting di dalam membaca Al-Quran ialah mentadabbur makna-makna. Mentadabbur. Golongan arifin, ada di antara mereka terdahulu berkata, bagi saya ada 4 bentuk khatam bagi Al-Quran. Ada yang saya khatamkan seminggu sekali, ada yang saya khatamkan sebulan sekali, ada yang saya khatamkan setahun sekali, ada yang saya khatamkan seumur hidup sehingga hari ini tak khatam-khatam. Sudah 30 tahun saya membaca. Maknanya ada jenis khatam yang dia jenis tilawah sahaja. Ada jenis khatam yang dia baca bersama memahami maknanya. Kalau dari segi praktikalnya mungkin kita sehari 10 ayat, baca ayat dan terjemahannya sekali. Itu mungkin satu bentuk khatam. Satu lagi bentuk khatam ialah membaca dengan mentadabbur sedalam-dalamnya ayat itu dan memahami tafsirnya. Memahami tafsirnya dengan mendalam dari berbagai-bagai mufassir. Kemudian cuba menghayati dan beramalkan. Yang ini kata dia, aku sampai sekarang tak khatam. Tak jenis baca dan mentadabbur dan na'amal dan mendalam maknanya itu sehingga hari ini belum khatam. Jadi tuan-tuan, itu suatu contoh bagaimana kita mendekati Al-Quran kalam Allah itu. Bukan dibaca sahaja, memang baca itu dituntut. Warattilil Qur'ana tartila, utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimus shalah. Tetapi kita perlu rancang daripada sekarang. Ini khatam saya yang baca, ini khatam saya baca dan terjemahan, ini
akan saya baca terjemahan dan tafsir daripada kitab-kitab yang mu'tabar serta diamalkan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Allah berfirman dalam Quran, "Afala yatadabbaruna al-Quran am 'ala qulubin aqfaluha?" Tidakkah mereka itu mentadabbur Al-Quran ataupun di hati mereka itu terdapat kunci-kunci yang menutup jiwa mereka. Jadi mentadabbur Quran itu suatu tuntutan. Cuma apakah beza di antara tafakkur dan juga tadabbur? Murtada Az-Zabidi di dalam mensyarahkan Ihya Ulumuddin dalam kitab Ithafus Sadatil Muttaqin mengatakan bahawa tafakkur itu apabila kita menggunakan akal, lebih kepada aktiviti akal untuk mencari bukti, dalil-dalil kepada kebenaran yang ada di dalam Quran itu. Adapun tadabbur, ia adalah aktiviti mendalami ayat itu, memikirkan tentang kesudahan sesuatu, tentang akibat akhir sesuatu perkara. Itu tadabbur. Dan ia akan lebih berkesan dan dekat kepada hati berbanding kepada fikiran semata-mata seperti tafakkur. Tadabbur ini berasal daripada root word dia, perkataan asal dia dal ba dubur. Dubur juga daripada situ. Kerana dubur itu adalah penghujung kepada tali perut. Perut kita itu dia punya penghujungnya dubur. Jadi berdasarkan kepada bahasa, tadabbur tadi memikirkan sesuatu yang di penghujung, di akhirat nanti, syurga ke neraka ke, dan pahala ke dosa. Itu mentadabbur. Jadi bila kita membaca ayat-ayat Quran, kita perlu tadabbur. Kita lihat diri kita di kesudahan hari nanti, apakah yang akan berlaku kepada kita. Bila kita baca ayat tentang syurga, tengok diri kita, adakah aku ini layak memasuki syurga Allah Ta'ala? Apakah yang akan terjadi kepada aku sekiranya dosa aku tidak diampunkan Allah? Adakah aku akan bersama para nabi, syuhada dan salihin di kemudian hari nanti? Bila kita membaca ayat-ayat tentang neraka, an-nar, jahannam dan sebagainya, ditadabbur diri kita dengan ayat itu. Adakah sifat-sifat ahli neraka itu ada dalam diri kita? Adakah ianya masih tidak dibersihkan daripada diri kita? Tadabbur, lihat apakah kesudahan orang-orang yang memiliki sifat-sifat terkutuk dan tercela itu. Adakah ada dalam diri kita? Apakah yang akan kita rasai sekiranya perkara yang dan nasib itu menimpa diri kita? Apabila kita membaca ayat-ayat doa, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila ayat-ayat tentang tasbih seperti sabbih isma rabbikal a'la, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, berhenti sejenak untuk bertasbih. Bila sampai ayat tentang syurga, mohon neraka syurga itu. Bila ayat tentang neraka, minta lindung daripada Allah daripada kemurkaan dan siksaan neraka. Bila sampai ayat Allah memuji orang-orang yang beriman, Allahu ma'as sabirin, qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un wallahu yuhibbul muttaqin. Apa sahaja sifat-sifat yang terpuji yang Allah puji di dalam Quran itu, bila sampai ayat-ayat yang begitu, hendaklah kita lihat diri kita, adakah sifat-sifat itu ada dalam diri kita ataupun tidak. Apakah yang akan berlaku sekiranya sifat itu tidak kita miliki? Apabila membaca ayat-ayat tentang fasiqin, munafiqin, zalimin, iblis, Fir'aun, Haman, mutakabbirin, lihat diri kita, adakah sifat takbur itu ada dalam diri kita? Adakah sifat-sifat zalimin itu ada pada kita? Adakah kita telah bersih daripada dosa-dosa yang seumpama itu? Apakah akibatnya sekiranya kita memiliki sifat itu? Apakah kita akan terlepas daripada azab dan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di antara ayat yang penuh dengan ilmu, ini sering diucapkan oleh, saya ingat ayah saya pun juga, guru-gurunya juga berpesan supaya mentadabbur penutup ayat-ayat. Kita baca ayat Quran, ada penutupnya. Macam tadi Imam baca, Wallahu
alimun wallahu alimun bima ya'malun. Allah Ta'ala wallahu basirun bima ya'malun. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat, amat melihat apa yang sedang mereka lakukan. Wallahu a'lamu bima kanu yaktumun. Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Apa yang mereka amalkan di luar, dia lihat. Apa yang mereka sembunyikan di dalam hati, dia mengetahui. Penutup ayat itu kita tadabbur dia, kerana di situ ada makna yang sangat mendalam, ada ilmu yang luas di situ. Wallahu ala kulli syai'in qadir, ataupun innallaha ala kulli syai'in qadir. Imam baca, sesungguhnya Allah Maha berkuasa atas setiap sesuatu, sekecil-kecil perkara sehinggalah sebesar-besar. Sesungguhnya Allah Maha berkuasa. Tadabbur ayat itu. Bagaimana kita berinteraksi, kita tahu Allah Maha berkuasa, sejauh mana kita bertawakal kepada Dia. Bahkan Rasulullah mengulang, ada riwayat yang mengatakan Rasulullah mengulang itu, Ar-Rahmanir Rahim itu diulang. Salah satu cara mentadabbur mengulang ayat, diulang ayat itu. Ar-Rahmanir Rahim. Kita mungkin biasa saja dengar ayat itu. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Rasulullah mengulang, sehingga dia bertanya, wahai Rasulullah, kenapa kamu mengulang ayat itu? Saya tidak pasti dalam sembahyang atau di luar sembahyang, tetapi cerita itu dia mengulang Ar-Rahmanir Rahim. Yang penting jawapan dia, dia kata, alangkah ruginya orang yang tidak mendapat kasihan belas Allah. Alangkah ruginya orang yang tidak disayangi oleh Allah, sedangkan Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita lihat bagaimana tadabbur tadi itu memberi kesan sedemikian. Ar-Rahman Ar-Rahim kita baca biasa saja, tetapi dengan mentadabbur sifat itu, Maha Pemurah Maha Penyayang, dia melihat diri, alangkah ruginya aku sekiranya Allah tidak sayang kepada aku. Alangkah ruginya aku sekiranya Allah tidak mengasihi aku, sedangkan Allah itu Tuhan yang Maha Pengasih. Begitulah tuan-tuan, mentadabbur sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang setiap muka surat ada di dalam Al-Quran, penutup-penutup ayat yang menunjukkan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sedikit peringatan tentang kurniaan Allah mengenai puasa dan Al-Quran itu memberikan kita suatu peluang untuk hari-hari yang berbaki ini, untuk kita meningkatkan kualiti ibadah kita dan masa-masa kita yang berlalu. Tuan-tuan, satu hari di bulan Ramadan tidak sama dengan bulan lain. Satu jam di bulan Ramadan tidak sama nilai dengan bulan lain. Satu minit di bulan Ramadan tidak sama dengan satu minit di bulan yang lain. Mudah-mudahan kita menghargai anugerah ini. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lakal hamdu wa lakal syukru ya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma arzuqna al-'ilma wal 'amal wal ikhlas fihima ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'anil 'azim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal 'alamin. Allahumma ij'al al-Qur'ana rabi'a qulubina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa humumina ya rabbal 'alamin. Allahumma arzuqna al-'ilma wal 'amal wal ikhlas fihima ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya 'aziz ya ghaffar ya rabbal 'alamin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana wa tammim taqsirana ya rabbal 'alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil 'alamin.